Okey. Ya, Ustaz nak semua orang buka kamera. Ustaz nak pastikan semua orang ada dalam kelas ni. Bukan hanya masuk je lepas tu dia belah. Ustaz nak semua orang buka kamera. Muaz, mana lagi? Nazrul, Ikozo Gaming. Siapa Ikozo Gaming? Iman. Buka kamera. Mic tutup. Kamera buka, mic tutup. Okey, sekarang ni Nazrul buka kamera Nazrul. Okay, sekarang ni Ustaz nak kamu selalu menggunakan, jangan buka mic, banyakkan guna ruang chat. Ustaz nak kamu perbanyakkan guna ruang chat. Kalau ada apa-apa pertanyaan, nak tanya ke, nak beri jawapan ke, Anik Bros baru masuk. Lambat. Okay, Ustaz nak. Ini Ustaz bagi tahu peraturan dulu dalam kelas Ustaz. Lain-lain lah kelas Ustaz. Selagi Ustaz tak suruh buka mic, jangan buka mic. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh di ruang chat. Ruang chat. Manfaatkan ruang chat yang ada. Okey, faham? Faham Angguk? Angguk, faham. Sebaik faham. Angguk. Kata Angguk bukan chat. Kata Angguk. Kalau faham Angguk bukan chat faham tak? Faham. Cubalah dekat ruang chat. Cuba type dekat ruang chat. Faham Ustaz? Kali baru masuk. Okey, faham. Cantik. Ikozo Gaming. Nama tak boleh belah. Ikozo. Okey, sebelum itu kita baca surah Al-Fatihah dan baca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca doa belajar. Sini. Asal baca doa belajar. Goyang-goyang apa? Baca doa belajar. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya. Allahumma faqqihna fid din. Taqwa wa jamilna bil afiyah wal afwa walana. Amin. Okey. Buku teks ada? Yang ada cuba check kat sini ada. Yang tak ada check juga. Yang nak ambil check pun juga. Guna ruang chat. Okey. Muaz ada. Rashdan ada. Lagi yang lain ada. Ikozo Gaming ada. Ikozo. Ada, okey. Ada yang tak ada tak? Siapa tak ada? Tak ada pun bagi tahu kat ruang chat. Kalau tak ada, Ustaz nak bagi link buku teks, kau download je. Entah. Tadi kau kata ada. Entah pula. Tak payahlah balas. Tak kata yang tak ada je. Semua ada Alhamdulillah, bagus. Semua ada. Buku aktiviti ada tak? Sebab hari ni kita akan belajar sirah tau. Sebab kita awal hari ni kita akan belajar sirah. Sebab akhlak senang je. Sepatutnya akhlak kan. Tapi akhlak senang. Kita akan sirah lah. Sirah macam payah sikit. Nak ambil, pergi ambil. Buku aktiviti, pergi ambil. Tak payahlah tutup kamera. Buku aktiviti. Yang ada, pergi ambil. Ambil. Okey, pergi. Pergi ambil. Saya bagi masa. Ambil buku aktiviti. Silakan. Ambil. Ustaz pun buka kamera. Okey. Ikozo Gaming. Lencai lah. Ikozo Gaming. Yang ada, pergi ambil. Amri Yaakob. Siapa Amri Yaakob? Baru masuk. Cepat. Ambil. Saya bagi masa. Dia ambil dulu. Ada? Kalau ada, type ada. Kalau tak ada, tak jumpa, type tak ada, tak jumpa. Kita manfaatkan ruang chat yang ada. Asyik dengan suara korang je. Dah ambil, okey. Baik. Sekali-sekali kita main chat, bukan selalu dapat main chat ni kan. Asyik dengar suara korang je dah. Okey. Kalau ada, ni siapa? Irina baru masuk.
Ambil buku teks dan juga buku aktiviti. Okey. Ada? Ada, bagus. Semua ada Tak ada yang tak ada semua ada okey. Ada, okey. Okey, kalau ada, Ustaz nak kau mu buka tajuk pasal gini ini sepatutnya buku teks kita dah habis tapi Ustaz saja nak ulang balik. Sebab kita kena selalu ulang kaji lah. Ni kira macam ulang kaji lah. Nanti kita akan buat aktiviti. Okey, Ustaz nak kau buka tajuk berkaitan Haji Wida. Cari buku apa? Haji Wida. Haji yang terakhir. Tajuk dia Haji Wida. Buka maksud apa? Haji Wida maksud apa? Dah jumpa? Bagi tahu maksud apa kat ruang chat. Tak buka itu saya tak jumpa. Tak jumpa pula. Udah ditelan buaya ke? Muka surat 49. Dia jumpa dah. Nanti. Muka surat 49. Ya ke? 49. Ya, 49. Peristiwa Haji Wida. Okey, dengar sini Apa itu Haji Wida? Soalan. Ni soalan. Apa itu Haji Wida? Type di ruang chat. Bagi tahu di ruang chat. Apa itu Haji Wida? Cuba type kat ruang chat. Apa itu Haji Wida? Yang tahu cuba type kat ruang chat. Haji Wida tu apa dia? Haji perpisahan. Lagi selain pada haji perpisahan, haji terakhir Nabi. Lagi? Yang tahu? Yang lain tahu? Apa dia Haji Wida, Ustaz? Okey. Haji perpisahan ataupun haji penghabisan sama tu. Haji Wida dah ada istilah dia, haji perpisahan, haji yang terakhir, haji penyampaian. Haji penyampaian boleh. Okey. Ustaz nak kamu buka dalam buku teks muka surat 51. Dalam muka surat 51 tu, time pergi haji, Nabi ada naik bagi khutbah. Khutbah. Itu kata khutbah yang terakhir lah. Haji yang terakhir dan juga khutbah yang terakhir Nabi. Nabi pesan kepada umat yang ikut Nabi, yang ikut pergi haji, yang ikut Nabi pergi buat haji tu ramai. Bukan seorang dua orang je. Waktu tu mereka berhijrah ke Madinah. Lepas ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Lepas tu barulah Nabi pergi ke Mekah untuk buat perjanjian dan juga mereka dibenarkan masuk dan untuk mengerjakan haji. Okey. Waktu diorang kerjakan haji tu, Nabi ada bagi 5 atau 6 pesanan. 6 nasihat lah pesanan. Apa dia pesanan pertama? Cuba type ruang chat. Type di ruang chat. Pesanan yang pertama. Dalam buku teks pun ada dah. Ambil yang ringkas je. Type di ruang chat. Larang melakukan kezaliman. Raju mas. Pantas. Okey. Dilarang melakukan kezaliman. Yang pertama. Okay, kenapa Nabi larang untuk melakukan kezaliman? Zaman dulu, waktu Firaun, kenal Firaun? Waktu Firaun memerintah, Firaun ni orang yang jenis tak adil. Tak adil macam mana? Nampak orang yang kaya, dia dibelai-belai. Dia buat baik. Orang yang kurang kemampuan, macam orang miskin, dia tindas. Tahu tindas? Firaun zalim. Macam itulah. Dia tak melakukan keadilan. Zalim terhadap orang-orang yang susah. Tapi Nabi lain. Nabi orang kaya ke, orang miskin ke, tetap sama. Martabat dia tetap sama. Mati tetap dalam pergi mana? Kalau mati pergi mana? Cerita ya? Kalau mati pergi mana? Cepat type. Kubur. Semua orang sama. Kalau kita mati akan pergi ke kubur.
Nabi, sifat Nabi macam tu. Dia tidak memandang orang. Setengah orang ni dia pandang orang kaya, dia pandang tinggi, dia pandang mulia. Bila orang tu susah, kurang kemampuan, tak kaya, dipandang rendah. Macam Firaun lah, macam itulah dia punya sifat dia. Okey. Tapi Nabi lain. Orang kaya ke, orang miskin ke, sederhana ke, cacat ke, buta ke, botak ke. Dah tutup mic dan botak ke, miskin ke, mati tetap masuk kubur. Tak ada yang mati dia terapung, tak ada. Tak ada orang mati baling langit, tak ada. Orang mati semuanya pergi kubur. Cina ke India ke Kapiak lah, semua pergi kubur. Okey, faham? Nah, pesanan Nabi yang pertama ialah jangan melakukan kezaliman. Yang kedua, pesanan Nabi yang kedua, apa dia? Type ruang chat. Rajin sikit menaip. Cepat type di ruang chat apa yang kedua. Pesanan Nabi yang kedua. Kezaliman tadi dah, itu kedua patutnya. Yang kedua apa dia? Jangan melakukan riba. Okey. Muas salah. Patut tadi nombor dua, yang melakukan kezaliman tu nombor dua. Yang pertama ialah riba. Tahu riba? Tahu tak riba? Riba tu apa dia? Cuba Ustaz nak panggil Muaz lah. Muaz buka mic. Cuba beritahu apa tu riba. Gaul kepala kau? Gaul kepala. Muaz, cuba buka mic Muaz. Bagi tahu apa tu riba. Buka mic. Riba. Tutup balik mic. Rasdan. Kau angkat tangan. Rasdan, apa tu riba? Riba tu macam kita pinjam kat dia RM5 tapi bila nak pulangkan kena bagi RM50. Serius ah? Okey, tutup balik. Riba ni betul lah tadi dikira macam alung tu alung. Alung yang kutip hutang tu. Macam itulah dia punya style dia. Dia pinjam RM10 tapi dia kena bayar RM100. Macam itulah riba. Okey, Nabi pun bagi tahu jangan kita menerima riba ataupun rasuah. Tu rasuah. Riba dengan rasuah. Macam itulah. Rasuah pun boleh juga dikaitkan. Rasuah ni macam orang yang kena saman. Contoh saya bagi situasi orang yang kena saman. Orang yang kena saman, dia tak nak pemandu yang tak ada lesen dan juga polis. Contohlah, ni bukan betul, ni contoh aja. Pemandu yang tak ada lesen ditahan. Dia minta lesen, polis kata, okey, bawa lesen. Saya tak ada lesen lah bang. Pemandu tadi kata, saya tak ada lesen lah polis. Boleh tak kita kau tim. Saya bagi awak RM50, awak lepaskan saya. Rasa polis tu ambil RM50. Dan dilepaskan pemandu tadi. Itu adalah rasuah. Jauhilah rasuah dan juga dadah. Dalam undang-undang beritahu, jauhi rasuah dan juga dadah. Faham? Okey, yang ketiga apa dia? Type di ruang chat yang ketiga. Yang ketiga gabardia. Kau ni ngantuk lagi ke? Wah, tadi riba ni beriba lagi. Okey. Nombor 4. Bukan nombor 3, nombor 4. Nombor 3 tadi dah riba tadi. Nombor 4. Jangan terperdaya dengan hasutan syaitan. Okey, betul. Waspada dari syaitan. Hasutan syaitan. Tahu syaitan? Dekat dalam sirah, muka surat tajuk yang pertama ada 5 jihad. Jihad salah satunya jihad melawan hasutan syaitan. Syaitan ni macam-macam dia boleh buat. Apa dia peduli? Yang penting korang sesat. Yang penting korang
ke laut. Macam tu. Setan. Macam-macam setan ni buat. Tapi Nabi dah pesan. Nabi ni dia pernah berjumpa dengan setan. Nabi pernah pergi ke syurga, Nabi pernah pergi ke neraka. Dan Nabi tahu macam mana perangainya si setan ni. Dan Nabi pesanlah. Sebab tu dalam khutbah Nabi, dalam haji yang terakhir Nabi pesan. Jangan terperdaya dengan hasutan syaitan. Bukan Nabi je yang beritahu. Dalam Al-Quran pun ada menyebut pasal setan. Setan ni, sejarah setan ni sebenarnya dia daripada syurga. Dia pun sembah Allah juga. Dia dulu pun waktu tak ada manusia lah, waktu manusia belum sampai ke dunia ni, sama-sama aku tahu dah. Waktu manusia tak ada lagi dekat syurga. Adanya malaikat, bidadari dan juga setan. Lepas tu Allah perintahkan malaikat untuk ambil tanah di dunia dan Allah cipta Nabi Adam. Allah perintahkan semua makhluk yang berada di syurga sujud kepada Nabi Adam. Tapi siapa yang tak nak? Setan tak nak sujud sebab dia kata aku ni api kot. Dia tu tanah. Gitu. Tapi dia tak nak. Dan akhirnya dia ingkar perintah Allah, dia dihalau turun ke dunia. Sebelum dia dihalau tu dia minta satu. Sama tu iblis setan sama lah. Adik-beradik tu. Iblis setan sama adik-beradik dia. Okey. Dia minta satu pada Allah. Dia kata, hidupkan aku selama-lamanya. Jadi setan iblis sama je. Dia ni kelebihan dia akan hidup sampai ke hari kiamat. Tugas dia untuk mensesatkan manusia. Sesat? Sesat tu macam terpesong daripada akidah. Terpesong daripada tauhid. Ada yang kata solat macam Syiah. Macam itulah. Dia pun salah seorang yang telah terkena hasutan syaitan. Mongkonai macam tu. Okey. Yang kelima. Okey. Dah laju Korang standby dah Muaz Tengah tunggu nak tik je. Tengah nak ni. Malah standby lah. Yang kelima ialah perintah baginda supaya suami melayan isteri dengan baik. Ni kamu kecil lagi tak apa, kamu tak kahwin lagi. Selalunya orang yang nak kahwin lah. Orang yang nak kahwin mesti dia akan melayan isteri ni dengan penuh kasih sayang. Contoh senangnya, mak dan ayah kamu. Mak dan ayah kamu mesti sweet kan, mesti selalu baik, tak ada gaduh-gaduh. Macam tu. Contoh dah ada mak ayah kamu. Okey, tu tanda. Okey, masuk yang seterusnya, yang nombor 6 terakhir. Apa dia yang terakhir? Nasihat Nabi yang terakhir. Copek. Yang terakhir apa dia? Yang terakhir. Ada, tak ada? Tengok dalam buku teks. Dalam buku teks ada. Muka surat 51. Apa dia yang terakhir? Type. Belum, dah. Okey. Yang terakhir apa dia? Panjang benar. Okey. Tu dah ada dah, orang type dah, beritahu. Baca. Okey. Nabi memberi jaminan bahawa umat Islam tidak akan sesat selagi mana berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Okey. Kalau kamu tak nak sesat, berpandulah kepada Quran dan sunnah. Okey.
Wah, okey ni apa? Nabi beri jaminan umat Islam takkan sesat lagi berpegang kepada Quran. Bukan Quran tu, saya tulis Quran. Quran dan sunnah. Apa-apa pun jadilah. Okey. Berpegang kepada Quran dan juga sunnah. Kalau kamu berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah, apa-apa sekalipun, rujuklah kepada macam kamu tengok orang-orang ulama ke, syekh-syekh ke, ustaz-ustaz yang hebat, dia akan merujuk buku, bukan merujuk buku, dia merujuk kitab, tak pun Quran ataupun hadis. Sebab apa dia kena rujuk Quran dan juga hadis? Sebab dalam Quran, apa yang ada dalam Quran, itulah yang akan disampaikan. Contoh tak ada dalam Al-Quran. Bagi tu contoh panggil dalil lah dalil. Dalil sebenarnya dia akan ambil daripada ayat Quran. Macam akhlak. Akhlak kebanyakan dia ada minta dalil. Dalil baca, dalil makan, dalil jangan main game, contoh. Okey, habis. Yang ni yang ulang kaji lah. Okey, lepas tu Ustaz nak tanya lagi pasal khalifah. Tajuk last sekali. Cuba buka tajuk last sekali. Tajuk last sekali. Muka surat 61. Mengenai khalifah pertama dalam. Okey. Surat 61. Dah buka lah? Okey, selepas Nabi meninggal, akan ada pengganti. Macam, yelah, mestilah ada yang berganti kan. Kalau dalam negara Islam, contoh macam ketua kelas. Ketua kelas tiba-tiba contohlah Emre pindah sekolah. Emre berhenti. Ataupun Emre accident. Ataupun Emre pergi ke syurga. Contoh, ada Emre meninggal, dia pergi tempat lain. Ataupun Emre tukar darjah 4. Tak pun contoh macam itulah. Emre pindah tahun 3 ke, pindah tahun 4 ke, dia keluar dari kelas tu. Mesti guru kelas, ustaz lah masa guru kelas, mesti dia akan lantik ketua kelas baru. Takkan nak suruh Emre, contohlah Emre dia pindah tahun 4, takkan nak suruh Emre datang tahun 5 balik? Tak boleh. Mesti dia akan lantik seorang ketua kelas yang baru. Sama juga macam Nabi. Bila Nabi ni diibaratkan macam ketua negara Islam. Waktu Nabi memerintah, negara Islam dah besar. Dekat Madinah, negara Islam waktu tu. Negara Islam yang pertama waktu dekat Madinah. Waktu tu semua orang-orang dekat Madinah memeluk agama Islam. Agama yang pertama, agama rasmi ialah agama Islam. Macam Malaysia lah. Agama rasmi kita ialah agama Islam kat Malaysia. Okey, waktu Nabi wafat, Nabi meninggal, mesti akan ada berganti. Tapi bukan Nabi. Dia digelar sebagai khalifah. Okey. Jadi pemilihan khalifah, macam mana dia orang pilih? Selalunya khalifah ni dia akan pilih orang yang rapat dengan Nabi. Pertama, orang yang rapat dengan Nabi. Kedua, kedua dia akan buat mesyuarat. Mesyuarat, pilih di mana yang tak tinggal solat, join peperangan bersama Nabi, selalunya lah. Dan akhirnya Abu Bakar dilantik. Sebab apa dia pilih dia lantik Abu Bakar? Sebab waktu di masjid Nabi ada masjid kat Madinah. Dekat masjid Nabi di Madinah, waktu solat, imam solat, tak ada seorang pun yang pernah jadi imam. Di masjid Nabi tak ada seorang pun yang pernah jadi imam kecuali Abu Bakar. Jadi dia orang lantik Abu Bakar lah sebagai waktu Nabi nak meninggal tu, hampir-hampir nak wafat, Nabi dah tak larat. Jadi Nabi melantik Abu Bakar menjadi imam. Time tu dah orang kata dah bincang yang paling layak ialah Abu Bakar. Dan Abu Bakar lah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Khalifah dipanggil khalifah. Khalifah ni ada 4. Khalifah ni ada 4. Dipanggil Khalifah Ar-Rashidin. Nama dia ialah Khalifah Ar-Rashidin. Ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar Al-Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, yang keempat siapa?
Cuba cek korang cek yang keempat apa yang keempat? Khalifah Ar-Rasyidin ni ada empat. Yang pertama Abu Bakar, Ali. Yes, betul. Jawapan dia ialah Ali. Khalifah Islam dipanggil Khalifah Ar-Rasyidin ada empat. Last kali ialah Ali. Ali dilantik menjadi Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat. Okey. Waktu waktu Ali bin waktu Abu Bakar menjadi khalifah, ujian yang diterima oleh Abu Bakar ada 12 orang yang mengaku menjadi nabi. Waktu Nabi meninggal, 12 orang ni lah dia mengaku, dia kata akulah sebagai nabi, akulah pengganti nabi. Selepas Nabi Muhammad tak ada nabi dah selain tu. Okey. Jadi dia mengaku dia sebagai nabi. Jadi apa yang Abu Bakar buat, diorang tu akan ditentang, akan dihukum. Hukum apa? Bunuh pergi. Dia akan dihukum sebab mengaku sebagai nabi. Bukan zaman dulu je, zaman sekarang pun ada. Mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Nabi Musa. Akhirnya mati terpeleon. Macam ni lah. Siapa tu? Ayah Pin. Kenal Ayah Pin? Kenal Ayah Pin? Ayah Pin dulu dia mengaku dia sebagai Tuhan. Kalau kamu tengok dekat YouTube ada. Dia mengaku dia sebagai Tuhan. Dia pernah berjumpa, dia pergi langit. Dia kata dia sebagai anak Tuhan. Wow, hebat. Dia bagi alam bazar. Dia kata dia dah jadi kerajaan langit. Dia kata dia pernah pergi langit. Dia kata dia diutuskan Allah untuk menyampaikan agama dia. Ramai pengikut dia. Akhirnya bagaimana? Wildan baru masuk. Akhirnya dia pergi mana? Akhirnya dia pergi ke kubur. Mati juga dia. Kata anak Allah. Dia kata dia sebagai anak Tuhan. Akhirnya mati. La ilaha illallah. Macam-macam dia ni. Kalau kamu tengok dekat YouTube, Ustaz selalu tengok sejarah pasal Ayah Pin. Ayah Pin, nama dia sebenarnya apa? Kenapa nak dipanggil Ayah Pin? Nama dia sebenarnya Arifin. Nama dia sebenarnya Arifin. Arifin apa Anwar Arifin kot nama dia, tak ingat apa nama dia. Tapi saya tahu nama dia Arifin. Dia banyak, dia ramai pengikut dia. Dia punya tempat dia dekat Kelantan ke Terengganu ke tak ingat. Tempat dia cantik. Dia punya rumah besar. Tengok rumah dia, ada cerek besar, dia buat macam istana Ayah Pin. Tempat dia besar. Waktu tu dekat tempat dia lepas dia mati tu, lepas Ayah Pin mati, Jabatan Agama Islam nak robohkan tempat tu, nak robohkan rumah dia. Waktu dia nak robohkan rumah dia, tak boleh nak roboh. Time trailer macam brozo lah. Time brozo nak panggil brozo lori yang angkat tanah tu. Time lori tu nak robohkan rumah dia, tiba-tiba je lori tu rosak. Tukar lori lain. Nak robohkan rumah Ayah Pin tu rosak. Ada orang bagi tahu rumah Ayah Pin tu dijaga oleh setan. Iblis. Dijaga oleh iblis. Lepas tu dipanggil alam sekali mata. Okey, lepas tu dipanggil orang untuk bawa rawatan ilmu syifa, halau setan-setan yang ada, barulah boleh roboh. Tu rumah Ayah Pin. Rumah Ayah Pin kalau kamu tengok tengoklah dekat Google rumah Ayah Pin. Besar, cantik. Saya tunjuk nak tengok? Saya tak tunjuk. Sementara air masa ni sebelum kita buat aktiviti, saya tunjuk kejap Kejap Ustaz share screen dulu. Kita dengar dia punya ni. Rumah dia. Nazrul Aiman left. Wah, call left ya. Sekejap. Ustaz buka ni. Kita dengar rumah Ayah Pin macam mana. Kita tengok. Nampak tak Ustaz share apa? Cuba type. Nampak tak apa yang Ustaz share? Tak nampak.
Sekarang ni nampak tak pusat share? Nampak? Sekarang kau nampak muka korang kan? Cuba buka mic, buka mic, cakap, nampak tak? Nampak. Nampak. Korang kan? Nampak. Dah, okey, tutup mic balik. Tutup mic. Ayah Pin. Dah, tutup mic. Nampak tak sekarang kan? Ayah Pin, Kerajaan Langit. Cuba buka mic. Nampak tak? Nampak. Ustaz buka Ni YouTube. dia. Ni Ayah Pin. Ni. Kisah ajaran sesat Ayah Pin. Nak tengok? Lama Ustaz je. yang bawah tu siapa? Yang pakai warna putih tu. Ni. Yang ni dia punya pengikut. Okey, saya buka, saya tunjuk. Okey. Ini kalau nak tanya apa pun boleh buka mic sebab Ustaz tak nampak kau punya chat. Okey. Dengar kan? Kemudian masuk di alam sebalik mata dia. Dengar tak? Alam Bazrah. Panggil alam sebalik mata. Dengar. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Mekah saya naik ke atas. Ui, sanggut. Saya Sekejap. bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Dengar kan? Dengar. Wah, iklan. Alam sekelip mata. Okey. Kerajaan Langit merupakan sebuah kumpulan ajaran sesat aktif sekitar awal tahun 2000 yang diasaskan oleh Ayah Pin. Kemunculannya, Ayah Pin atau nama sebenarnya Arifin Muhammad nama dia. menyebarkan negara apabila dia membuat pengakuan terbuka bahawa dia merupakan Tuhan bagi semua agama di muka bumi. Ayah Pin mendakwa telah menerima wahyu terus daripada langit yang mengarahkannya supaya mengembangkan ajarannya kepada seluruh umat manusia. Dia dikatakan mewakili kerajaan langit yang bertanggungjawab untuk padukan umat manusia tanpa mengira bangsa atau agama. Dilahirkan pada 22 Jun 1941 Kelantan. di Kampung Beris, Bacok, Kelantan. Ayah Pin dikatakan hanya mendapat pendidikan sehingga darjah 2 sahaja. Sekolah kepada darjah 2 je. Merupakan orang kampung biasa yang menjual petai untuk menyara keluarga dan memiliki hobi menjaga ayam dan membela burung. Tu harga petai. Okey. Penglibatannya dalam ajaran sesat pada awalnya bermula apabila anak perempuannya telah berkahwin dengan seorang pengamal ajaran sesat di Tanah Merah, Kelantan yang dikenal sebagai Hasan Anak Rimau. Selepas peristiwa Hasan itu, Anak Rimau. Ayah Pin didakwa mula Gila betul. pengikut kepada Rimau kot. Hasan Anak Rimau. Kau ada? Setelah beberapa lama, dia mula merasakan dirinya lebih tinggi dan pengaruhnya adalah lebih kuat daripada menantunya itu. Bermula dengan penyertaan kumpulan ajaran itu, Ayah Pin mula menaruh minat untuk menjadi seperti menantunya lalu menubuhkan sebuah kumpulan ajaran sesat yang dikenali sebagai Kerajaan Langit. Persamaan kumpulan Hasan Anak Rimau dengan Kerajaan Langit yang ditubuhkan olehnya adalah kedua-duanya memiliki amalan berzikir secara kuat di dalam gelap dengan bercampur antara lelaki dan wanita. Bagaimanapun, pengakuan dan kesesatan yang dibawa oleh Ayah Pin jauh lebih hebat daripada ajaran yang dibawa oleh menantunya itu. Berdasarkan keterangan daripada beberapa pengikut terawalnya, ajaran Kerajaan Langit Ayah Pin telah pun wujud dan berkembang sejak tahun 80-an lagi. Penyebaran ajarannya juga dipercayai didalangi oleh orang-orang kenamaan di dalam negara dan dikatakan mendapat suntikan dana daripada golongan-golongan kaya dan artis-artis di dalam Malaysia. Terdapat cerita di mana seorang pemain drum bagi sebuah kumpulan rock terkenal tanah air turut menjadi pengikut setia kepada Ayah Pin. Selain mempraktikkan amalan zikir dalam gelap, Ayah Pin juga didakwa turut memiliki kelebihan untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit dan sebutan namanya sahaja sudah cukup untuk menakutkan binatang buas. Dia juga turut mempunyai kuasa menyumpah orang menjadi batu selain turut didakwa dapat menentukan seseorang itu akan menjadi ahli syurga atau neraka. Semasa menyebarkan ajarannya, dia pernah membuat pengakuan bahawa dia merupakan individu yang bertanggungjawab menciptakan agama Hindu pada suatu ketika dahulu apabila dia turun dari langit dan telah inkarnasi menjadi orang lain. Pengakuan tersebut menyebabkan ramai penganut agama Hindu turut sama memberi penghormatan kepada Ayah Pin dan mendakwa dia adalah jelmaan Dewa Hindu.
Selain agama Hindu, dia juga mengakui telah mencipta agama Buddha, Kristian, Islam dan kesemua agama yang terdapat di atas muka bumi. Pengakuan demi pengakuan yang dibuat olehnya telah mempengaruhi ramai orang dari dalam sehingga ke luar negara seperti Australia dan Indonesia. Apa yang menimbulkan kemarahan umat Islam adalah apabila pengikutnya mengakui bahawa Ayah Pin itu berasal daripada air mani Tuhan yang tercampak di bulan dan akhirnya turun ke bumi sebagai Ayah Pin. Mereka mengakui Ayah Pin akan menjelma sebagai Imam Mahdi dan Nabi Isa pada akhir zaman. Oh, loading. Kebanyakan mereka yang menjadi pengikutnya Nampak tak? Nampak. Nampak. Lama sangat lah. Nampak. Lama sangat. Kat rumah Sampai sangkut Lama sangat lah. Kita masa nak habis dah. Stop screen. Stop share screen. Itulah. Ni siapa tadi Ayah Pin, dia ada jalan sesat. Sama juga macam zaman Nabi, zaman Abu Bakar. Dekat zaman Abu Bakar pun ada orang ajaran sesat. Bukan zaman dulu je, zaman sekarang pun ada. Zaman dulu pun ada, zaman sekarang pun ada. Jadi sebab tu Nabi pesan dekat khutbah Nabi yang terakhir tadi pada Haji Wida. Nabi pesan kalau kamu amalkan ahli sunnah wal jemaah, Quran dan juga sunnah, Quran dan juga hadis, kamu akan selamat. Faham kan? Jangan pandai-pandai lah buat ajaran sendiri. Okey. Jadi sekarang ni masa dah nak habis. Kamu ada buku aktiviti kan? Yang tak ada tak apalah, nanti buka sekolah. Saya nak kamu sekarang ni kerja rumah pun senang je. Aktiviti tu banyak tak siap kan? Betul tak? Tambah 4 muka surat. Buku aktiviti tu banyak yang tak siap. Boleh tambah 4 muka surat. Jangan buat sekarang, sebab kita nak habis kelas dah. Wah, siapa ni? Ni mau masuk ni siapa? Wahida Amran. Okey. Kita dah nak habis kelas. Ingat tambah 4 muka surat. Yang ada buku aktiviti lah. Yang tak ada tak apa. Yang tak ada nanti datang sekolah cari. Tak ada buku aktiviti. Tak ada. Nanti datang sekolah tengok asal-asal ada kat sekolah kot. Ada yang tak ambil lagi kot. Okey. Ustaz, Ya saya. yang ni yang soalan ni dia campur-campur Ustaz. Ya betul. Campur. Okey, tak ada masalah Khalif. Okey, dah nak habis. Jadi mana yang muka soal apa? Soal apa yang last kita buat itu? Last kita buat itu soal apa? Mas. Last kita buat itu soal apa? 34. Okey. Okey, buat 34 tambah 4 muka surat. 3 sampai 38 lah. Tambah 4 muka surat. Okey, boleh rujuk buku teks, tak tahu boleh rujuk buku teks, boleh tengok mana-mana. Cari lah mana buku teks ke, pinjam buku adik ke, nak search kat Google pun boleh, tak masalah. Buku Ustaz bagi link tak, dengar ni. Sebenarnya buku teks dekat dalam Google pun ada. Kamu type je buku teks apa contoh kamu nak buku teks sirah tahun 3 kan. Kamu type je buku teks sirah tahun 3 Jaiz punya. Nanti akan keluar. Akan keluar lah tahun 1 ke tahun kamu cek yang Jaiz punya. Ada je. Okey, faham kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul subhanallah bihamdihi subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salih wa tawassalu. Okey, jap sebelum korang nak habis tu saya nak ambil gambar dulu, nak rekod kehadiran. Nak rekod kehadiran kejap. Okey, buka kamera, buat peace. Start now. Apa Ayah Pin ni pula kau ni, mana pipik je. Ayah Pin punya pahai. Kejap, okey saya nak ambil gambar. Nak rekod kehadiran. Buat peace. Okey, 1, 2, 3.
Last sekali lagi. Sekejap sekali lagi. Semua ada kan? Tak ramai dah. Okey, 1, 2, 3. Okey, bye. Dah boleh left dah. Bye-bye. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz Iman. Salam. Bye-bye. Dah boleh live dah. Tunggu pergi. Okey.